Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada penonton yang mengikuti rancangan program Bual Bicara Parti Buku Ketua Perkasa Bahagian Baling pada petang ini. Alhamdulillah, saya selaku moderator pada petang ini dan tetamu kehormat kita, panel jemputan kita adalah Puan Siti Salma binti Muhammad Mazid selaku Ketua Winanita Putra Bahagian Baling, Ketua Winanita Putra Bahagian Negeri Kedah dan juga Exco Winanita Malaysia. Selamat datang Puan ke dalam program kita petang ini. Terima kasih. Okey, jadi tajuk kita pada petang ini ialah berkaitan dengan depres, tekanan. Kita sedia maklum mutakhir ini banyak sangat berita yang kita baca sama dalam media sosial ataupun dalam media cetak yang mana terdapat di kalangan rakyat kita hari ini dalam keadaan tekanan, apatah lagi dalam musim COVID-19 ni. Jadi selaku mantan Ketua Penolong Pengarah Kejururawatan Malaysia yang pernah berkhidmat dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, so apakah yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku? Silakan Puan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Ya, seperti mana yang Tuan Moderator kata tadi, memang betul lah keadaan sekarang ni membuatkan banyak kes-kes depres di kalangan masyarakat, yang mana kes-kes ini kadang-kadang kita tak nampak pun kerana mereka semua tu tidak kehadapan untuk mendapatkan bantuan ni. Dan juga apa yang kita rasa lah sekarang dengan sistem PKP sekarang, yang mana COVID sekarang yang memaksa kita membuat PKP. Dan kita tengok sistem kekeluargaan kita pun orang kata terjejas sekali, ya, terjejas dengan sistem kekeluargaan. Kita memisahkan keluarga-keluarga yang duduk di kampung dan juga di bandar, contohnya warga-warga emas yang tinggal di kampung, tiada yang membantu. Anak-anak semua duduk di bandar, anak-anak semua bekerja, ibu bapa tinggal di kampung, anak-anak tidak mampu, tak boleh balik atas sekatan-sekatan yang dikenakan, tak dapat balik ke kampung untuk melawat, melihat ibu bapa yang tua di kampung. Mereka ni kadang-kadang tak semuanya kita tengok dapat bantuan lah. Ada yang terlepas pandang, lebih-lebih lagi yang duduk jauh di kampung, kan, memang ada yang terlepas pandang. Ini juga membuatkan mereka stres. Bukan saja mereka, mereka stres dan juga mereka tidak tempat untuk mengadu. Okey, baik Puan. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau kita kata dari sudut waktu PKP ni ataupun pandemik ni, yang mana kerajaan telah laksanakan PKP ni dah hampir setahun ni kan. Jadi adakah perbezaan dari sudut jumlah angka sama ada sebelum suatu Puan berkhidmat dulu dan juga sekarang ni, adakah jumlah tu makin meningkat ataupun setara ataupun makin menurun? Kalau kita tengok daripada berita-berita, daripada surat khabar, daripada info-info elektronik yang lain, memang kes-kes ini memang meningkat. Masalahnya kita tidak dapat untuk mendekati mereka. Dan lagi mereka ni, masyarakat kita sekarang di Malaysia ni, masyarakat kita masih lagi ada pemikiran yang persepsi negatif terhadap kes-kes yang depression. Dia ingat bila kita pergi berjumpa dengan doktor-doktor psikiatris, mereka ingat mereka dicop ataupun dilabelkan sebagai pesakit gila atau pesakit mental. Ini yang membuatkan mereka lagi stres dan mereka juga segan untuk ke hadapan untuk meminta bantuan. Jadi maksudnya sekarang ni dari sudut angka tu dijangkakan angka tu lebih tinggi lah. Ya. Dijangkakan lebih tinggi, tapi tak ramai yang nak ke depan ataupun memerlukan bantuan. Okey, kalau kita tengok sehari 2-3 hari ni, kes orang kata pembunuhan, dia boleh jadi faktor pembunuhan lah. Penderaan. Selain daripada benda ni, kita lihat anak-anak kita yang baru ni, yang terbaru 4 tahun didera sampai meninggal dunia. Yang sebelum ni pun ada 2-3 kes dan bertahun-tahun sebelum ni pun kes ni sentiasa ada. Tetapi kita agak terkejut dalam masa tempoh seminggu ni, kita dah lihat dalam 3-4 kes benda yang sama yang boleh menyebabkan kematian. Jadi adakah depres puncanya berlaku je kejadian seperti ini? Ya,
saya rasa depresi adalah menjadi punca sebenar lah. Punca yang membuatkan kejadian-kejadian ini ataupun berlaku pula. Kerana mereka tak ada tempat nak mengadu. Ke mana dia nak pergi untuk mengadu? Dia tak tahu. Kan kita tak ada pun menyediakan tempat-tempat ataupun kaunseling-kaunseling atau kaunselor-kaunselor yang pergi mendekati mereka, bertanya khabar dengan masalah pekerjaan yang tiada pekerjaan, dengan masalah ekonomi yang menurun, dengan masalah rumah tangga, kan. Jadi mereka depres. Okey, baik. Kita sedia maklum yang sebelum ni Kementerian Pembangunan Wanita saya dimaklumkan ada mereka melancarkan satu hotline lah. Maksudnya saya tak pasti apa nama tu, tapi hotline tu telah dilancarkan dah lama sebenarnya untuk mereka-mereka yang dalam keadaan tekanan, depresi ni tadi, telefon. Jadi pada pandangan puan, sejauh mana benda ini berkesan dari sudut kita sebagai rakyat? Silakan. Okey, sebenarnya program tu bagus. Kalau kita tengok daripada segi orang kata sistemnya lah, memang bagus lah. Tetapi adakah orang-orang kampung, masyarakat-masyarakat di kampung, ibu-ibu kita di kampung, wanita-wanita di kampung senang nak akses line tu, senang nak akses line yang dia buat tu? Kalau kita tengok percentage line di kampung-kampung tu susah nak dapat line. Dan saya rasa mereka segan nak kontak, dan mereka pun rasa terkesan lah. Minta maaf puan, adakah kurangnya promosi di pihak kerajaan atau kementerian itu sendiri yang mewar-warkan kepada rakyat bahawa sebenarnya talian ini ada untuk membantu mereka? Adakah kurang yang menyebabkan rakyat tidak terdedah kepada maklumat ini untuk dikongsi atau diguna pakai? Macam mana pendapat puan? Saya rasa betul lah, orang kata kurang. Dia orang tak war-warkan dengan betul, dan mungkin sekali dua kali di TV dia warkan, dia surat khabar. Tetapi kalau dekat surat khabar apa semua tu, orang-orang kita sekarang tak baca surat khabar. Dalam Facebook, tapi dalam Facebook saya rasa tak ramai juga kan. Tapi masanya sekarang kita perlu kerap keluar di televisyen lah, maksudnya ada radio kan. Kekerapan tu perlulah ada. Jadi mana pihak kementerian perlu ambil perhatian supaya perkara-perkara seperti ini selalu dikeluarkan supaya rakyat alert. Dan satu lagi saya nak tanya puan tentang sikap, kita panggil sikap orang kita. Kadang-kadang kita ni bila tengok orang ni dulu tiba-tiba senyap, so kita rasa kita nak bertanya segan. Kadang-kadang kita takut orang kata kita busybody dan sebagainya. Tetapi dari sudut puan, adakah patut jika kita melihat sebarang pada perubahan kepada ahli keluarga kita ke, rakan kita ke, ataupun jiran tetangga kita ni, untuk kita bertanya? Adakah itu menjadi satu masalah ataupun digalakkan untuk bertanya supaya sekurang-kurangnya kita boleh mengambil berat apa yang berlaku pada sahabat, jiran tetangga, saudara mara kita yang tiba-tiba dia dalam kemurungan dipanggil tu? Apa pendapat puan? Bagi saya itu satu langkah yang baik lah. Kita perlu mendekati mereka. Kita perlu bertanya khabar. Kita jangan sisihkan mereka. Kita jangan mengambil kata ambil tak kisah lah. Maksudnya kita perlu kisah. Dia kisah. Bila kita nampak seorang tu berlainan daripada biasa, kita perlu bertanya, adakah ia ada masalah, maukah dia berkongsi. Saya ambil contoh dululah, ada tsunami masa musim tsunami dulu, mana saya pun ada terlibat dalam projek sosial kat situ. Masa tsunami dulu, pegawai-pegawai sosial ni, pegawai sosial, orang-orang yang berkhidmat untuk bahagian sosial ni, dia orang mendekati, dia pergi berjumpa, dia orang pergi bersama, bertanya khabar, bersembang. Kadang-kadang dia orang ni nak bersembang dengan kita sebenarnya, tetapi dia orang tak tahu di mana boleh kita bersembang, kan? Dan kadang-kadang ada orang, contohnya dalam keadaan sekarang lah kan, ada orang yang tak ada makan, tak cukup makan, tetapi dia orang malu. Disebabkan ini dia orang malu nak bertanya, jadi dia orang pressure masuk di dalam dia orang. Duk fikir pula, apa nak bagi anak aku makan, apa nak bagi suami aku makan. Yang suami pula dia akan stres, dia kata, aku ni dah tak ada duit dah, nak bayar sewa rumah lagi, nak bayar bil api, nak bayar bil air. Sekarang setiap perjalanan kita, setiap langkah kita menggunakan wang. Kan, jadi saya rasa patutlah. Okey, baik Pak, terima kasih. Satu lagi soalan kedua terakhir saya, iaitu kalaulah setakat hari ini kita lihat program-program yang dibuat untuk kesedaran pada kita ni,
dan khususnya tempat-tempat lah, contoh tadi untuk hospital, mungkin di hospital besar ya yang ada peranan dan sebagainya. Boleh tak sekiranya kerajaan wujudkan juga, contohnya di baling kita ni, kita ada klinik kesihatan, klinik kesihatan, contoh di Kupang lah kita kata. Jadi boleh tak wujudkan satu department untuk masyarakat yang bermasalah seperti ini datang dan berjumpa dan dirawat sekali? Adakah rasanya sesuai dibuat macam tu? Yang tu pro and con lah. Pro and con. Pro and con. Sesuai tu sekiranya benda tu kita buat di bandar, bagi saya lah, bagi di bandar. Tetapi kalau di kampung-kampung, di bahagian-bahagian yang orang kata ulu lah, macam Baling kita ulu, yang mana stigma apa orang panggil, stigma jumpa psikiatris tu masih ada. Jadi memang susah lah dia orang nak datang. Kalau kita buka pun, walaupun mungkin kita boleh cadangkan untuk buat satu sudut sudut di hospital ke, di klinik ke, untuk ni. Cuma nama sudut tu kita kena fikirkan betul-betul. Kalau kata sudut kita gunakan perkataan-perkataan yang digunakan oleh psikiatris, maksudnya ni dia akan tak apa. Maksud saya sekarang ni, kalau kita lihat di bandar, okey, mungkin di luar bandar, okey, dia tidak berlaku seperti di bandar kan. Kalau di kampung ni jangan kita dengar orang nak bunuh diri contohnya. Tetapi kes penderaan kanak-kanak, penderaan pada isteri, penderaan pada suami, pemasalah rumah tangga contohnya yang berlaku, kecurian, dan mungkin sebab dia stres juga. Jadi elemen-elemen ni juga membantu kepada permasalahan yang menyebabkan depres yang boleh mengakibatkan tindakan di luar dugaan itu berlaku. Jadi tadi tentang saya maksudkan tadi adalah sudut tu, adakah rasanya pihak Kementerian Kesihatan perlu wujudkan juga sudut di apa, pejabat kesihatan ataupun di klinik kesihatan daerah tadi itu di kawasan tertentu supaya dapat menangani benda ni? Adakah perlu benda itu juga? Kalau nak ikut perlu tu, bagi saya memang perlulah. Cuma cara buat kita tu yang seperti mana yang saya kata tadi, cara kita nak jalankan program tu ataupun sudut tu, jangan menampakkan bahawa yang pergi kat situ tu adalah untuk mendapat treatment ataupun untuk mendapat nasihat untuk orang kata nasihat berkaitan dengan psikiatris. Cuma mungkin kita boleh bagi macam satu sudut di mana sudut tu untuk berbicara macam tu lah. Tapi agak sukar lah kalau kita nak buat di hospital. Bagi saya di hospital agak sukar. Mungkin benda ni boleh diambil oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi saya lah, saya rasa Jabatan Kebajikan Masyarakat lebih luas. Dia orang punya ni, dia orang boleh pergi ke kampung-kampung ataupun ke luar-luar kawasan, ataupun dia letakkan satu tempat sudut, apa orang kata, sudut. Saya masukkan tadi Puan dari sudut rawatan. Itu saya kata kalau Jabatan Kebajikan tu lain. Maksud saya dari sudut kesihatan. Pasal Puan ni, maksudnya kita ada kes-kes macam tu. Jadi kadang-kadang benda tu tak ditangani, tak ditangani. Jadi sebab tu adakah keperluan wujudkan sudut yang macam tu? Bukan semestinya kata orang yang bermasalah, biasanya orang bermasalah ni takkan datang. Tapi ada satu unit di klinik kesihatan ni yang boleh pergi menangani dan merawat. Contohnya kejadian berlaku 2-3 hari lepas, kes kekerasan rumah tangga yang menyebabkan katalah suspek lelaki ni membelasah isteri dia sampai pingsan contohnya kan. Jadi adakah kita boleh wujudkan unit ni tadi supaya unit ni boleh datang, pergi, dan kita boleh bagi psikologi dari sudut kesihatan dan sebagainya. Contoh macam tu lah maksudnya. Dia sebenarnya di hospital dah ada kan? Dah ada. Cuma dia orang boleh pergi, dia orang boleh pergi ke casualty itu sendiri, dan bilik kecemasan sendiri. Di bilik kecemasan tu dia buat saringan, dan di bilik kecemasan tu akan diuruskan pesakit ini di refer. Maksudnya doktor boleh uruskan untuk refer pesakit ini kepada bahagian psikiatris tadi lah, untuk mendapatkan khidmat nasihat. Okey Puan, terima kasih banyak. Jadi akhir sekali tips lah orang kata, tips yang kita boleh beri kepada penonton kita khususnya untuk menghindari daripada kita mengalami depresi ni, kemurungan ni. Okey, terima kasih Tuan Fasilitator. Tip ni sebenarnya dia banyaklah. Antara-antaranya kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah seadanya apa yang Allah turunkan kepada kita ni, dan juga kita mestilah terbuka.
terbuka, jangan segan bertanya, jangan menyimpan perasaan, luahkan perasaan kita. Dan kita perlu sentiasa orang kata peka lah dengan alam sekeliling, peka dengan info-info sekeliling. Dan sekiranya kita ada masalah, terus datang kepada pihak-pihak yang diberi tugas untuk ni, ataupun kepada siapa yang kita percaya. Kita bincang masalah kita. Tak semua orang ada masalah, ada orang yang boleh membantu masalah kita, insyaAllah. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Siti Salma binti Muhammad Hussein. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, jika kita rasa kita menghadapi masalah dan kita rasa cukup terbeban dan sebagainya, berkongsilah ya. Kalau kita tak nak berkongsi dengan adik-beradik saudara mara kita ada saluran yang boleh kita pergi ataupun kita dapatkan untuk memberi khidmat, nasihat dan juga secara psikologinya untuk kita boleh mengawal supaya kita tidak bertindak di luar dugaan. Jadi sekian saja tuan-tuan dan puan pada petang ini segmen Puan Bicara kita bersama Ketua Wiranita Putra Bahagian Baling, dan semoga apa yang dibincangkan ini mendapat manfaat dan juga kita diberkati dan dirahmati dalam Allah selalu. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.